5 makhluk mitos Malaysia. Hai guys, ramai yang minta banyak lagi topik pasal makhluk mitos di Malaysia. Anda minta saya kasih. Tapi ada beberapa kisah di dalam senarai ini bukan makhluk mitos tetapi kisah mitos yang masih lagi menarik untuk dikongsikan. Dari seekor ular besar yang boleh menjelma menjadi seorang manusia di Sarawak sehinggalah naga penjaga Gunung Kinabalu di Sabah. Hari ini kita akan mengenal makhluk mitos negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini adalah 5 makhluk mitos Malaysia bahagian 4. 5. Legenda Buaya Putih. Legenda Sakti Sabah. Ini adalah kisah makhluk mitos dikenali sebagai terunggari. Seekor buaya putih dahulunya hidup di Sungai Kinabatangan, Sabah. Si terunggari ini adalah ketua buaya air tawar yang hidup bersama-sama dengan penduduk kampung di Kinabatangan. Pada masa itu mereka hidup dengan aman. Terunggari dan buaya-buaya lain tidak mengganggu penduduk tempatan, begitu juga sebaliknya. Tidak sehingga pada suatu hari, buaya ini kononnya telah menculik seorang budak lelaki dari kampung berhampiran. Penduduk tempatan menyangka yang si terunggari sudah menjadi seekor buaya jahat. Tapi apakan daya, tiada satu pun penduduk kampung berani untuk mencabar terunggari disebabkan saiz dia yang besar dan menggerunkan. Rupa-rupanya, budak itu dijaga dengan baik. Niat asal dia adalah supaya budak tersebut menjadi saksi pertarungan dengan seekor lagi buaya yang bernama Berlintang. Berlintang mencabar untuk berlawan dengan terunggari. Ini disebabkan dia mahu meluaskan kawasannya. Dengan itu, dia harus mencabar ketua di sana. Sebelum mereka bertarung, terunggari meletakkan budak tersebut di atas sebuah batu dan memberikan peringatan kepada budak itu supaya memerhatikan warna darah yang timbul di atas air. Jika putih, maka terunggari kalah. Jika merah pula, Berlintanglah yang kalah. Kalau terunggari kalah, maka budak tersebut harus berlari memberitahu seluruh kampung yang sungai itu telah dikuasai Berlintang dan mengingatkan mereka supaya jangan mendekati sungai itu lagi. Kalau tidak, mereka akan dimakan Berlintang. Maka bertarunglah mereka. Pertarungan yang sangat sengit berlaku. Akhirnya timbul darah berwarna merah menandakan yang Berlintang kalah. Tunggari berjaya untuk melindungi Sungai Kinabatangan dari ancaman berlintar. 4. Batu belah batu bertangkup. Si ibu yang kempunan. Kisah legenda ini pula mungkin kisah paling sedih di dalam senarai ini. Pernah dipopularkan melalui satu filem arahan Tan Sri P. Ramlee iaitu Batu Belah Batu Bertangkup yang disiarkan pada tahun 1959 dahulu. Kisah mitosnya melibatkan kisah keluarga Mak Tanjung dan anak-anaknya iaitu Melur dan Pekan. Malang bagi Mak Tanjung, dia bersedih disebabkan baru sahaja kehilangan suaminya. Di dalam kesedihannya itu, dia mempunyai satu hajat iaitu untuk memakan telur ikan tembakul. Membawa hati yang lara, dia kemudian pergi ke sungai dan cuba untuk menangkap ikan tembakul. Setelah berjam-jam di sana, akhirnya dia dapat apa yang dihajati dan gembiralah hati Mak Tanjung. Dengan hati yang gembira dan perut yang lapar, dia pulang ke rumah dan memberikan ikan tersebut kepada anaknya Melur untuk digulai. Mak Tanjung kemudian keluar untuk mencari akar kayu. Selepas habis digulai, Melur pun memanggil adiknya si Pekan untuk makan. Pekan makan dengan gelojoh sehinggakan telur tembakul ibunya tadi pun habis dimakan. Bila Mak Tanjung pulang ke rumah, dia bertanya, "Di mana telur tembakul tadi?" Kata Melur, "Pekan dah habiskan semua." Dengan nada sayu dan kecil hatinya berkata, "Sampai hati kamu berdua." Menitis air matanya disebabkan kempunan, dia meluru keluar dan masuk ke dalam hutan. Dia berlari menuju ke sebuah batu di hutan tersebut yang dikenali sebagai Batu Belah Batu Bertangkup, di mana ia akan terbuka kalau lapar. Mak Tanjung pun dengan hati yang kecewa meluru masuk ke dalam batu tersebut dan tertutuplah ia dengan rapat memakan Mak Tanjung. Melur dan Pekan yang mengejar Mak Tanjung dari belakang terlambat untuk menghalang ibu mereka. Maka menangis teresak-esaklah mereka di depan batu itu. 3. Buaya Putih Gihin. Sebuah lagi kisah tentang buaya putih, tetapi kali ini melibatkan kisah seorang pendekar di Perak yang disumpah menjadi buaya putih. Kisah ini diceritakan di orangperak.com.
hasil temu bual mereka bersama orang-orang lama di sekitar Perak. Kononnya pahlawan yang saya sebut tadi adalah seorang pahlawan dari pertubuhan Cina Hakka yang dikenali sebagai Jihin, dan nama sebenar pahlawan ini ialah Ah Chong. Berbeza dengan Long Tiger, Ah Chong ini memang berketurunan Cina dan diangkat sebagai pemimpin masyarakat Hakka Cina Jihin. Ah Chong ni jenis seorang yang terbuka untuk belajar seni mempertahankan diri. Dia tertarik untuk belajar silat. Dengan itu dia berguru dengan seorang guru Melayu. Tapi sebelum dia diterima menjadi anak murid, gurunya ada berpesan, jangan menggunakan seni silat untuk melawan orang Melayu. Ah Chong kemudian berjanji. Dengan itu bernaunglah dia di bawah tok guru tadi. Malang seribu kali malang, sayang seribu kali sayang. Ah Chong telah melanggar perjanjian mereka. Dia kemudian telah membunuh beberapa orang Melayu menggunakan silat. Disebabkan ini, gurunya tadi telah menyumpah Ah Chong menjadi seekor buaya putih. Itu tentang kisah mitos. Namun begitu, ada juga yang percaya sejarah mencadangkan Ah Chong ini memang benar-benar wujud. Malah ada yang percaya dia telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1861. Namun begitu, pengaruh Ah Chong ini disanjung tinggi oleh masyarakat Jihin dan dianggap sebagai panglima hebat di kalangan orang Melayu. 2. Ular Nabau. Kisah seterusnya pula ialah kisah mitos ular nabau. Dikatakan pada suatu ketika dahulu di Loagan Bunut di Miri Sarawak, ada seekor ular yang besar, sangat besar dan panjang, lebih menyerupai Titanoboa, sebuah spesies ular gergasi zaman dinosaur dahulu. Masyarakat percaya ular nabau ini memiliki kuasa sakti dan boleh berubah bentuk. Salah satunya, ia boleh berubah menjadi sebatang pokok kayu yang sangat besar ataupun berubah menjadi bentuk yang lain untuk menyembunyikan diri. Panjangnya pula ialah sekitar 30 meter. Cerita mitos ini turut dikaitkan dengan batu nabau Sungai Bukong. Batu nabau Sungai Bukong Engkili yang berbentuk panjang dan menyerupai ular gergasi. Penduduk tempatan percaya ini adalah laluan untuk ular nabau. Menurut kisah masyarakat Iban pula, mereka percaya kalau ular ini merentasi sungai mereka, ia akan menyebabkan banjir besar. Ular nabau tadi kemudian telah menjelma menjadi seorang manusia dan memikat isteri seorang pahlawan. Kerana berang dengan tindakan makhluk tersebut, pahlawan tersebut menangkap dan mengerat tubuh badan nabau kepada 7 bahagian, lalu dibuang ke dalam jeram. Jeram itu kini dipanggil sebagai jeram Pelagus dan terletaknya di bahagian Sungai Rajang. Lebih tepat lagi, lokasinya terletak di antara Pekan Belaga dan Kapit. Jeram ini telah meragut lebih 40 nyawa sejak tahun 1970-an. Penduduk menyifatkan jeram ini sebagai berpuaka, dan sehingga hari ini masih ada penduduk yang membuat upacara atau persembahan adat untuk mententeramkan roh ular nabau di dalam jeram tersebut. 1. Tambuakar, naga penjaga Gunung Kinabalu. Ini pula tentang seekor naga yang boleh terbang dan hidup di udara, dikenali sebagai naga Tambuakar. Naga Tambuakar ini adalah gelaran yang diberikan oleh orang Brunei bermaksud tumbuh akar, merujuk kepada sisiknya yang nampak seperti akar yang tumbuh. Kononnya, naga Tambuakar ini hidup sekitar tahun 1903. Namun begitu, ada juga sesetengah yang percaya Tambuakar ini hidup di air, lebih menyerupai belut dari seekor naga. Di versi yang lain pula, menurut kisah legenda kaum Kadazan Dusun, yang mencipta Gunung Kinabalu adalah seorang dewa yang berkuasa. Ia bermula dari mitos naga yang menjaga harta karun mutiara di sekitar gunung tersebut. Di versi yang lain pula, menurut kisah legenda kaum Kadazan Dusun, terdapat sebuah mutiara yang sangat besar terletak di perut Gunung Kinabalu. Tambuakar dipertanggungjawabkan untuk menjaga mutiara tersebut dan dia akan berlegar-legar di sekitar gunung. Gunung ini juga dianggap sebagai sebuah tempat suci bagi kaum Kadazan Dusun. Sehingga hari ini, para pendaki dinasihatkan agar sentiasa menjaga tata tertib ketika mendaki. Etika pemakaian perlu dijaga. Tidak membuat bising, tidak memanggil-manggil nama orang dengan sesuka hati, tidak marah ataupun gelak terbahak-bahak. Ini bertujuan menghormati penjaga di sana. Di versi kisah yang lain pula menceritakan, terdapat seorang pengembara putra Raja Cina yang ingin mendapatkan sebutir mutiara daripada naga yang mendiami puncak Gunung Kinabalu. Dan berlakulah satu pertarungan yang sangat hebat, di mana putra itu kemudian telah dapat mengalahkan Tambuakar dan mengambil mutiara tersebut. Dia juga telah menyumpah Tambuakar menjadi batu.
Fakta bonus, macam mana Gunung Kinabalu mendapat namanya? Memandangkan fakta terakhir kita ialah berkenaan Gunung Kinabalu, apa kata kita lihat macam mana Gunung Kinabalu mendapat namanya. Perkataan Kinabalu itu datang dari gabungan dua ayat, iaitu ayat Aki yang membawa maksud datuk ataupun moyang dan juga Nabalu yang bermaksud gunung, menjadikan nama gunung tersebut Aki Nabalu. Nama itu diberikan oleh golongan masyarakat Kadazan Dusun yang hidup di sekitar Gunung Kinabalu. Kalau diterjemahkan kepada bahasa Melayu menjadi Gunung Nenek Moyang. Seperti yang saya ceritakan di kisah Naga Tambuakar, segelintir masyarakat Kadazan Dusun percaya yang Gunung Kinabalu adalah sebuah gunung suci, tempat nenek moyang. Jadi tidak hairanlah kalau ia diberikan nama Aki Nabalu. Di versi yang lain pula mengatakan yang nama Gunung Kinabalu diberikan oleh golongan Bajau. Kononnya dahulu ada putri keturunan Cina yang kematian suami mendaki Gunung Kinabalu. Dia kemudian mati di sana. Dengan itu, nama Kinabalu diberikan. Kina di dalam bahasa Bajau diterjemahkan kepada Cina dan Balu bermaksud balu. Namun begitu, ramai yang cenderung untuk mengambil kisah Aki Nabalu dari penduduk Kadazan Dusun sebagai sejarah sebenar penamaan gunung tersebut, disebabkan mereka adalah penduduk asal di sekitar Gunung Kinabalu. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai guys, sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda. Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua goers. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Kupi-Kupi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah makhluk mitos di negara kita. Sebenarnya banyak lagi makhluk-makhluk mitos di Malaysia ni. Jadi kalau anda mahukan lebih banyak lagi perkongsian tentang makhluk mitos ini, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan mungkin ada kisah-kisah mitos ataupun kisah legenda di Malaysia ni yang anda ingin saya rungkaikan, tinggalkan juga cadangan anda di ruangan komen di bawah. Semoga video hari ini menarik dan bermanfaat untuk semua. Apa-apa pun akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.